Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Amma ba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala Allah Ta'ala qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah bertemu kita lagi. Alhamdulillah, nampaknya segala-galanya sudah berjalan baik. 2 malam yang lepas, kita tidak dapat bersiaran akibat daripada perkara teknikal yang tak dapat diselesaikan ketika itu. Kami mohon maaf. Dan saya telah pun membuat pengumuman melalui live pada jam sekitar jam 9.20 begitu. Saya buat pengumuman. Kemudian tuan-tuan dan puan, pagi semalam pun kita dapat bersiaran menggunakan Facebook Live saja. Tidak dapat bersiaran menggunakan Zoom dan menggunakan OBS sebagaimana pagi ini, di mana kita kembali tuan-tuan dengan paparan-paparan yang biasa kita lihat dalam TV, dalam handphone, dalam smartphone tuan-tuan dan puan-puan ni. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu nak mengatakan rasa syukur. Saya bimbang tuan-tuan dan puan-puan ni, sangat bimbang. Kita tidak bimbang perkara-perkara yang lain, tapi kita bimbang kerana sumbangan berbentuk ilmu seperti ini tuan-tuan dan puan. Sayang, satu saat berlalu tanpa ilmu, bayangkan kerugiannya. 1 minit berlalu tanpa ilmu, bayangkan kerugiannya. 1 jam berlalu tanpa ilmu, bayangkan kerugiannya. 1 hari berlalu tanpa ilmu, bayangkan kerugiannya. 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun tanpa ilmu, bayangkan kerugiannya. Sebahagian daripada kita mungkin ada orang sampai umur 50-60 pun berlalu umur begitu sahaja, melayani kehendak-kehendak kehidupan harian, tetapi lupa untuk duduk, mendengar dan mengikuti majlis ilmu. Itu pun satu kerugian yang sangat-sangat besar. Yang kerugian itu tuan-tuan tak tahulah apa nanti balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerugian kerana kita tidak duduk majlis ilmu. So saudara, saya ingatkan lagi, ingatkan kepada diri saya lah, saya ingatkan diri saya. Sebuah hadis yang selalu dibacakan. Huduru majlis ilmin afdalu min salati alfi raka'ah. Wa iyadati alfi marid. Wa huduri alfi janazah. Hadir seketika dalam majlis ilmunya dikatakan taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni lebih afdal daripada salat nawafil, salat sunat 1000 rakaat. Lebih afdal daripada kita menziarah 1000 pesakit. Lebih afdal daripada kita melawat, tuan, mengkebumikan, menolong membantu mengkebumikan, mendoakan 1000 jenazah. Itulah hebatnya tuan-tuan, sangat-sangat hebat. Tetapi dengan keadaan kita dan sebagainya tuan-tuan dan puan, ya, kehebatan itu nampaknya tak mencengkam dalam kepala, tak mencengkam dalam hati. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, bukan saja kita tidak memberi perhatian, kadang-kadang ada peringkatnya kita meremehkan majlis ilmu ni. Alah, sama aja, pergi ke masjid tak pergi masjid sama saja, tak sama tuan-tuan dan puan. Pergi ke surau sama saja, tak sama. Mendengar majlis ilmu sama aja, tak dengar pun kau pergi dengar pun kau macam itu juga, kau pergi tak dengar pun kau pergi juga, kau tak dengar pun kau tak ada semayang juga, kau pergi masjid pun akhirnya ada tempat-tempatnya kau tak semayang juga. Sama aja. Tuan-tuan, tak sama tuan-tuan dan puan. Sebab itu insya-Allah lah. Dan yang kedua, pagi ni pagi Jumaat tuan-tuan ni. Pagi Jumaat ni hadis mengatakan hari Jumaat ni lebih mulia di sisi Allah daripada hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. Dosa-dosa akan diampunkan tuan-tuan sebanyak buih di lautan. Antara sembahyang dengan sembahyang pengampun dosa, diampunkan dosa. Antara Jumaat dengan Jumaat diampunkan dosa. Antara Ramadan dengan Ramadan diampunkan dosa. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah tuan-tuan,
Pagi ni, pagi Jumaat. Masya Allah tuan-tuan, pagi Jumaat, pagi ni. Sekurang-kurangnya tadi tuan-tuan, walau macam mana tak sempat pun tertidur pun, 1 rakaat. Sallu bil-lail walau raka'ah. Lakukanlah salat sunat malam. Salat malam, tahajud. Lakukanlah walau 1 rakaat. Walau 1 rakaat. Ya. Sunat. Sebab itu marilah kita gunakan masa ini. Inilah masanya. Inilah ketikanya, inilah saatnya, inilah harinya. Hari Jumaat, penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam. Penghulu segala hari. Ummul Ayyam, ibu segala hari. Tapi kalau kita penghulu segala hari, ibu segala hari, macam biasa sukat, business as usual, dan kita tanyalah tuan-tuan, macam manalah hidup kita ini? Macam manalah hidup kita dengan isteri dan suami? Macam manalah hidup kita bersama anak-anak? Macam manalah bersama hidup kita bersama keluarga yang lebih besar sikit, mak, ayah, adik, abang dan kakak, pakcik dan makcik? Inilah yang kita kena renungkan pagi-pagi ni. Minta maaf lah tuan-tuan, saya letih-letih sikit pagi-pagi ni. Bukan apa tuan-tuan, saya nak menanamkan satu keyakinan kepada diri saya. Makin saya bercakap, makin saya yakin. Makin saya bercakap, insya-Allah makin saya buat. Makin saya bercakap, makin saya malu pada diri saya. Kalau saya bercakap tapi tidak buat, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bercakap tapi tidak berbuat. Tuan-tuan, cuba bayangkan. Jadi pagi ni, tuan-tuan, pagi ni, saya nak memulakan satu siri. Penting sangat, tuan-tuan dan puan. Ibadat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia ibadat yang ditolak? Namanya ibadat tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya seemingly portraying something good, you know. But it is being rejected. It's to be rejected by Allah. Pasal apa, tuan-tuan dan puan? Pasal apa? Susah-susah kita beribadat, susah-susah kita mengkhidmati suami, susah-susah kita mengkhidmati anak-anak kita, susah-susah kita menjaga suami. Dah 27 tahun kita menjaga suami. Susah-susah mengkhidmati keluarga kita, bersihkan rumah, basuhkan baju, gosokkan baju, sediakan makanan untuk anak-anak pergi sekolah. Suami balik, sediakan makanan, minuman, layan dia, senyum dengan dia. Tapi akhirnya dalam buku catatan, tak ada yang membawa kita ke pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, masya-Allah. Kita sebagai suami, pagi-pagi pergi kerja 6.30. Balik dekat-dekat pukul 8.30 sampai ke rumah, tuan-tuan dan puan. Berapa jam, tuan-tuan, berapa jam? 12 jam, 13 jam kita berada di luar. Naik motosikal, tuan-tuan, hujan, berhenti bawah jambatan, berhenti bawah jambatan. Begitulah teruknya nak mencari, tuan-tuan, nak mencari nafkah, nak mencari rezeki untuk anak, untuk isteri di rumah. Tapi begitulah kita bekerja, tuan-tuan. Begitulah kita bekerja hari-hari. Bos marah lain, tuan-tuan. Bos marah lain. Tempat bekerja yang tak selesa lain. Tak ada aircon lain. Tak ada kipas lain. Masuk bawah tanah bekerja lain. Tuan-tuan, tapi kalau itu juga tidak ada catatan sebagai ibadah. Allah, tuan-tuan. Ni. Sama juga kita pentadbir negeri. Kita mentadbir negeri, tuan-tuan. Kita mentadbir negeri. Bajetnya kita buat, perancangannya kita buat, projeknya kita buat, seluruhnya. Tak ada jalan raya, kita bagi jalan raya. Tak ada air, kita bagi air. Tak ada api, kita bagi api. Tak ada jalan tar, kita bagi jalan tar. Tak ada jalan kampung, kita bagi jalan kampung. Tak ada surau, kita bagi surau. Tak ada masjid, kita bagi masjid. Tak ada dewan orang ramai, kita bagi dewan orang ramai. Tapi bila buka buku kita, tak ada dalam catatan. Sebab yang kita nak bincang pagi ni, apa sebabnya antaranya? Saudara-saudara, begitulah. Inilah yang disebut amalan-amalan sedemikian macam fata morgana. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawafahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Ini gambaran, tuan-tuan. Gambaran orang yang melakukan sesuatu tidak kerana Allah Subhanahu wa taala, amal-amalnya itu tidak lebih daripada seperti fata morgana, miraj. Apa fata morgana?
Something seemingly real, it is not real. Something seemingly you can see, you can see from your eyes, you can see using your eyes, your naked eyes. Tapi bila you sampai tempat itu, tak ada benda itu, tuan-tuan. Tak ada benda itu. Itulah namanya miraj. Dan kita tak nak amalan kita menjadi miraj. Nampak gah macam ibadah, hebat kita macam ibadah. Tapi sebenarnya, tuan-tuan, tak ada apa pun dalam catatan malaikat. Tak ada apa pun. Sebab satu perkara yang kita akan sebutkan sebentar nanti. Para penonton yang dihormati sekalian, saya sangat hormati tuan-tuan. Sejak 13 hari bulan Mac sampai sekarang ni, tuan-tuan. Hari ni 17 hari bulan, 17 hari bulan Julai. Tuan-tuan, 13 hari bulan, 14 hari bulan, 15 hari bulan, 16 hari bulan, 17 hari bulan. Dah 124, 125 hari dah kita bersiaran. 125 hari kita bersiaran. Pagi-pagi, tuan-tuan. 5:30 dah bertolak, tuan-tuan, daripada rumah datang ke studio ni. Buat preparation, kadang-kadang jadi. Ada masanya, ada 2 hari yang lepas tak berapa nak jadi, tuan-tuan. Yang lain jadi. Kalau itulah hujan kami datang, panas kami datang, petir kami datang, guruh kami datang, ribut kami datang, sejak 124 hari. 124 hari pagi dan malam. Malam, kami bersiaran, tuan-tuan, pukul 9 suku, pukul 8 kita dah ada di studio. Nak menentukan everything is all in order, all in place, tuan-tuan dan puan. Supaya kita dapat bersiaran pada pukul 9 suku malam. Juga hujan kita datang, panas kita datang, petir kita datang, ribut kita datang, apa halangan pun kita datang. Masa COVID-19 kita datang, masa total lockdown pun kita datang, half lockdown pun kita datang, sampai sekarang ni, tuan-tuan. 124, 125 malam. Malam ni, tuan-tuan. Malam ni pukul 9 suku, saya bersama dengan Ustazah, tuan-tuan. Kita seorang Ustazah Yohanis. Ustazah Yohanis Muhammad Yusuf daripada JAKIM, orang yang agaknya begitu berpengalaman, ilmu, berpengalaman. Pengalamannya, tuan-tuan, begitu syarat dengan pengalamannya. Mengenai kekeluargaan, mengenai kejiranan, mengenai kemasyarakatan. Dan beliau malam ini adalah kali yang keempat bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Raikanlah beliau malam ini, tuan-tuan. Apa kita nak cerita? Suramnya rumah tangga. Suramnya rumah tangga. Suramnya rumah tangga. Mungkin tajuk ini berkaitan dengan kita. Tajuk ini terpalit kepada kita. Tajuk ini mengenai kita. Tajuk ini, tuan-tuan, orang kata, betul-betul kena kepala kita, kena dahi kita. Inilah yang kita nak tengok ulasan daripada yang berbahagia Ustazah Yohanis Mat Yusuf daripada JAKIM pada malam ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. 9.15 pada malam ini. Malam ini malam yang 125 malam ni. 125 hari, 125 malam kami bersiaran sejak daripada 13 hari bulan Mac. Para penonton yang dirahmati sekalian, balik tadi. Seluruhnya tidak akan menjadi ibadah kalau dilakukan bukan dengan paksi, bukan dengan, tuan-tuan, platformnya, bukan dengan asasnya yang dikatakan niat. Sebab itu dibacakan ayat tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan apa juga ibadah yang mereka lakukan, dengan mengikhlaskan diri mereka dalam melakukan ibadah yang diwajibkan kepada mereka. Satu lagi, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan, Nabi Muhammad diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadah hanya kepada Allah. Segala ibadah hanya senya dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati sekalian, mari kita semak itu dua ayat Quran yang saya bacakan. Mari kita lihat sebuah hadis.
Daripada Umar bin Khattab telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sampai situ tuan-tuan, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Dalam hadis yang agak panjang tu ditambah lagi, "Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ma ila ma hajara ilaihi." Tuan, kalau kamu berhijrah daripada Mekah ke Madinah ikut Nabi Muhammad SAW kerana Allah dan Rasulnya, pahala hijrah itu disangkutkan kepada kamu. Masya Allah, itulah pahalanya. Bayang tentang ibadah. Nabi diperintah hijrah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi diseksa. Sebab Nabi, tuan-tuan, kehidupan nyawanya terancam. Berhijrah dia. Ali karamallahu wajah mengambil tempatnya, tidur di tempatnya, menyambung nyawanya, tuan-tuan dan puan, untuk memulihkan Nabi berhijrah bersama Abu Bakar dan teman-teman yang lain. Perintah Allah, hijrah perintah Allah, dan Nabi melakukan. Kalau kamu melakukan hijrah bersama dengan Nabi kerana Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrah itu adalah untuk Allah dan Rasulnya dan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau kamu berhijrah itu untuk keuntungan dunia dan berkahwin dengan seorang wanita di Madinah, maka kamu dapatlah pahalanya, untungnya dunia dan berkahwin dengan wanita itu, tuan-tuan. Itulah dia. Sebab itu, saudara, kita haraplah insya-Allah. Satu hadis lagi, tuan-tuan, satu hadis lagi yang saya nak bacakan. Man samma'a samma'allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih. Apa kata dia? Barang siapa yang beramal kerana sum'ah. Sum'ah maknanya membuat sesuatu untuk didengar oleh orang lain, maka Allah menjadikannya sebagai sum'ah. Dan barang siapa yang beramal kerana riya, untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain, menunjuk-nunjuk kepada manusia, maka Allah menjadikannya sebagai riya. Sebagai menunjuk-nunjuk, tak lebih daripada itu. Sebagai menunjuk-nunjuk. Tuan-tuan, saya nak ingatkan, like and share. Tuan-tuan, tolong like and share. Pagi ni, pagi Jumaat, tuan-tuan, like and share. Tekan satu butang, tuan-tuan. Tuan-tuan tekan satu butang untuk 50 orang sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan. Bayang, tuan-tuan dan puan. Bayangkan gandaan pahala yang tuan-tuan dapat pada pagi ini hanya menekan satu butang saja. Nama butang tu share. Tuan-tuan tekan butang dalam telefon tuan-tuan itu, tuan-tuan tekan share. Orang lain dapat menikmatinya pada pagi ini dan berazam untuk dapat menikmatinya pada pagi ini. Tuan-tuan bayangkan, setiap orang yang tuan-tuan pergi kepada butang untuk share dan mereka share lagi, tuan-tuan, berganda lagi share, mereka share, mereka share, mereka tag kawan-kawan kawan mereka. Allah. Bukankah itu amalan yang paling mudah pada pagi ini, tuan-tuan? Bukankah itu amalan yang mudah untuk kita selesa berada di atas mizan nanti? Bukankah itu amalan yang paling mudah untuk kita meniti titian sirat nanti? Bukankah itu amalan yang mudah untuk kita, tuan-tuan, dengan matahari sejengkal daripada kepala di padang mahsyar, untuk kita berlindung di arasy Allah Subhanahu Wa Taala? Like and share, and tag kawan-kawan sekarang juga, tuan-tuan. Pagi Jumaat ni tak lewat lagi, pagi Jumaat ni kejutkan kawan kita, tuan-tuan. Bangun, mari. Antara Jumaat dengan Jumaat penghapus dosa. Antara salat dengan salat penghapus dosa. Antara Ramadan dengan Ramadan penghapus dosa. Mari. Saudara, agaknya terlalu mudah. Agaknya terlalu mudah untuk menekan satu button share. Kan? Like and share. Pagi ni. Cari, tuan-tuan. Dalam konteks kita cari. Dalam grup kita cari. Mana lagi? Tuan-tuan senaraikan. Grup ni, grup yang Islam. Tuan-tuan type saja grup, Islamic group. Tuan-tuan bagi kepada kita. Kita sharekan, tuan-tuan. Tuan-tuan sharekan bersama dengan mereka. Like and share. Macam-macam. Grup ngaji, rumah ngaji, grup Quran, grup hadis. Yang Islamik, tuan-tuan. Grup perjuangan, grup anak muda Islam. Grup ahli fikir Islam, grup ulama-ulama Islam. Dapatkan. Tuan-tuan share kepada mereka semua. Like and share kepada mereka. Bagi mereka ruang dan peluang
untuk sama-sama mengikuti majlis ini, tuan-tuan dan puan. Mungkinlah tak berapa bagus, tapi saya membariskan lebih daripada 100 orang saya dah bariskan. Terutamanya waktu malam, tuan-tuan, panel discussion, malam panel discussion. 9 suku malam ini. Ya, Ustazah Yohanis, Muhammad Yusof malam ini, tuan-tuan dan puan. Ikutilah tuan-tuan. Bila lagi? Bukannya mudah, bukannya susah apa pun. Ikuti, letak dekat telefon, letak dekat kereta. Tengok. Maksud kita, tuan-tuan, kita bersiaran pada pukul 7 pagi ni. Jam, tuan-tuan, jam. Tengok. Letak, tuan-tuan. Pakai holder dia. Dekat-dekat kita punya kereta tu ada holder, tuan-tuan. Phone holder. Tengok. Masya Allah, tuan-tuan dah melakukannya. Hanya saya mencadangkan, tuan-tuan dan puan. Saya yakin tuan-tuan dah melakukannya. Like and share. Tagkan kawan, tagging kawan-kawan kita. Inilah yang perlu kita lakukan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, ya. Balik tadi, ya. Tentang niat ini. Ya. Sebab itu untuk niat ni, tuan-tuan dan puan, saya dah bacakan 2 ayat Quran setidak-tidaknya. Dan saya telah bacakan setidak-tidaknya 2 hadis, ya, untuk menyokong tentang keperluan kita melihat balik pada pagi Jumaat yang berbahagia, yang mulia ini, untuk melihat macam mana tentang amalan kita sebenarnya. Tuan-tuan dan puan, ya. Dan inilah, tuan-tuan, yang sangat penting lah, tuan. Sangat-sangat penting. Niat tak betul, amalan tertolak. Tuan-tuan, amalan tertolak. Sembahyang tertolak, ambil wuduk tertolak. Semuanya kita tidur kerana Allah, kita makan kerana Allah, kita berjalan kerana Allah, kita pergi kerja menjalankan kerja kerana Allah, kita buka file kerana Allah, kita jumpa klien kerana Allah, kita membuat beli belah procurement di pejabat kita kerana Allah, kita bantu rakyat kerana Allah, kita bantu umat kerana Allah. Tuan-tuan, teman-teman daripada Aman Palestin, teman-teman daripada berbagai-bagai pertubuhan untuk membantu rakyat Palestin di bumi Gaza, tuan-tuan. Di bumi Gaza, nun sana. Di bumi Allah, tuan-tuan. Pelarian-pelarian Palestin di Syria, di Lebanon, di Turki. Begitu ramai, tuan-tuan dan puan, ya. 8 juta penduduk Palestin, 4 juta merempat. 4 juta merempat. Dibuatkan, disebabkan oleh tindakan orang-orang Israel Yahudi ini, yang nak menghapuskan mereka daripada dunia ini, menghapuskan orang Palestin, orang Islam daripada bumi ini. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah, ya, Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan kekuatan kepada tuan-tuan. Apa okey? Sekarang ni, tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan, ya, bahawa pagi ini kita berbincang, tajuknya ialah amalan yang ditolak. Okey. Salah satu amalan yang ditolak, pagi ini kita dah buka tabir dia. Kita dah angkat tabir dia. Untuk bercerita terus. Besok pagi, lusa, mungkin beberapa siri, tuan-tuan dan puan. Satu pagi mungkin 2 amalan yang ditolak. Satu pagi mungkin 2 amalan yang ditolak. Kenapa ditolak? Kerana niat. Kenapa dia ditolak? Kerana cara melakukannya. Kenapa ditolak, tuan-tuan? Kerana bahan-bahan yang digunakan untuk melakukannya. Kenapa ditolak, tuan-tuan? Kerana tidak ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditolak? Kerana kita meminggirkan amalan-amalan fardu. Kenapa ditolak? Kerana kita tidak salat, tak jaga salat. Kenapa ditolak? Kerana kita derhaka dengan mak dan ayah dan sebagainya. Kenapa ditolak? Kerana kita tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditolak? Kerana kita tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita bersama keluarga, bersama anak-anak kita, suami isteri dan seluruh anggota masyarakat dan umat Muhammad. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, ya. Jadi kita rehat sebentar, tuan-tuan. Kita rehat sebentar untuk mendengar pesanan daripada Yayasan Sabha. Kita rehat sebentar. Silakan, tuan-tuan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam
untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMUV Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. FUSMUV Childcare Center ini, FUSMUV artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama duduk dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan ya. Kita teruskan ya. Tuan-tuan, cuba kita tuan fikirkan ya. Musim COVID-19 ini yang kita belum 100% lagi bebas, tapi antara negara dalam dunia ini yang merupakan negara yang cemerlang dalam memerangi COVID-19. Saudara, Amerika Syarikat negara yang paling maju, segala-galanya maju. Saya tinggal 6 tahun setengah di negara itu. Buat master's degree dan PhD di negara itu. Paling maju. Teknologinya paling maju, tuan-tuan. Pergi kepada space. Pergi pada satellite space. You know. Bawa tuan-tuan, spacecraft. Pergi kepada kapal terbang, pergi space. Tuan-tuan, apa saja ilmu. Ilmu dalam laut, ilmu di atas laut, ilmu di darat, ilmu ketenteraan. Allahumma. Ilmu untuk mengalahkan musuh. Ilmu untuk, tuan-tuan, menekan mana-mana negara. Ilmu kerana hebatnya mereka. Mereka nak kuasai United Nations. Mereka nak menguasai WHO. Dengan pimpinan Trump ni. Donald Trump pun tak tahu apa nak buat, tuan-tuan. Tak tahu apa nak buat. Tak tahu. Dalam press conference-nya disebutkan, tuan-tuan, dia tak sebut pun. Padahal hingga semalam 39 negeri daripada 50 negeri di Amerika Syarikat menjulang naik cases. Ada tempat di Florida, tuan-tuan, dah tak ada ruang lagi. ICU di hospital tak ada ruang. No more beds for ICU patients. Tak ada lagi dah. Hospital penuh hospital. Kematian mendadak, tuan-tuan. Di Texas, di Arizona, di California, di Florida. Masya Allah. Mereka, negeri yang paling maju dalam dunia. Ciptaan-ciptaan perubatan, ciptaan-ciptaan daripada perkhidmatan kesihatan daripada mereka. Peralatan-peralatan mereka cipta, tuan-tuan. Peralatan-peralatan yang paling canggih dalam bidang perubatan, dalam bidang kesihatan, mereka cipta. Tapi mereka menjadi negara yang pertama dalam dunia daripada bilangan kes. Negara yang pertama daripada bilangan kematian. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan. Inilah dia. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu, niatnya adalah bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas, tuan-tuan. Ialah negara kafir, tuan-tuan. Sebab itu, mereka yang berada di frontliners, doktor, nurses, assistant nurses, matron, pembantu hospital, teman-teman yang diamanahkan untuk menjaga ICU, Allah, tuan-tuan, teman-teman di emergency, tuan-tuan yang mengikuti quick response team, Allah, tuan-tuan dan puan, bayang 24 jam, round the clock 24 jam. Dah masuk bulan yang kelima sekarang ni, tuan-tuan dan puan. Bayang. Tinggal anak, tinggal isteri, tinggal suami. Ada masanya kita memerlukan isteri. Isteri tak ada di situ. Ada masanya kita memerlukan suami. Suami tak ada di situ. Ada masanya anak-anak memerlukan mak dan ayah untuk menumpahkan kasih sayang. Tak ada mak dan ayah di situ. Mak dan ayah tuan-tuan, berada di garisan hadapan sekali. They are part of a frontliners.
untuk mempertahankan umat, mempertahankan rakyat, supaya tidak ada mereka yang terjejas dengan COVID-19 ini. Mereka meredakan diri mereka menjalankan tugas yang sangat bahaya itu. Kemudian tuan-tuan, polis, askar, bayangkan tuan-tuan, waktu peperangan berlaku, mereka berikan nyawa mereka untuk mempertahankan negara. Bayangkan kalau mereka tertembak, mati. Tapi niatnya adalah kerana nak menjulang bendera saja niatnya. Niatnya kerana negaraku. Tidak juga. Itu sebahagiannya. Tapi niat asasinya ialah aku berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti besok, tuan-tuan, bila kita jumpa, saya nak bacakan. Ada orang yang berjuang. Tak ada, katakan. Engkau berjuang bukan kerana itu. Dekat nak pintu syurga, tuan-tuan. Nak pintu syurga, nak masuk syurga dah. Ada orang yang memberikan hartanya. Bukan kerana kau beri harta, kau boleh masuk syurga. Tapi apa niat kau masa kau berikan harta itu? Ada orang ada ilmu, tuan-tuan. Orang ilmuwan, dia nak melangkahkan kaki masuk syurga, ditahan. Engkau nak masuk syurga, tapi ilmu kau untuk apa? Begitulah tuan-tuan. Pentingnya niat. Apa juga tata laku yang kita lakukan ini mengikut kehendak, kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kerana Allah, lillahi rabbil alamin. Kan kita baca tuan-tuan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Tuan-tuan baca pagi tadi. Dan kita akan baca waktu zuhur nanti. Kita akan baca waktu asar nanti. Kita akan baca waktu maghrib nanti. Kita akan baca waktu isya nanti. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, kerana Allah penguasa seluruh alam. Allah, tuan-tuan. Mana ada agama dalam dunia ini hidup dan mati kerana Allah, mati pun kerana Allah. Hidup memanglah kerana Allah, mati kerana Allah. Sebab itu inilah Islam. That is the beauty of it. This is exactly the beauty of Islam. How beautiful Islam is. Cantiknya Islam ini, tuan-tuan. Kita bersyukur pada hari Jumaat ini. Kau berikan titis-titis Islam kepada aku. Engkau berikan Islam kepada aku. Engkau berikan iman kepada aku. Engkau berikan taqwa kepada aku. Engkau berikan ihsan kepada aku. Engkau berikan jalan yang lurus kepada aku. Engkau berikan jalan yang terang benderang di hadapanku. Apa jalannya? Jalannya jalan Islam. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus. Ini jalanku yang lurus. Jangan ikut jalan lain. Jangan ikut jalan lain. Jalan Islam jalan yang lurus, jalan iman jalan yang lurus, jalan takwa jalan yang lurus. Jalan yang pernah diteruskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tabi'in, inilah jalan yang lurus. Ikut jalan itu. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Wahai para penonton yang rahmati sekalian, wahai saudara-saudaraku yang aku sayangi, yang kurindui saudaraku sekalian, ikutlah jalan Allah ini, ikutlah jalan Nabi ini, ikutlah dia jalan Islam. Ya. Saudara yang saya muliakan sekalian, ya. Sebab itu, kemudian ambil guru-guru, tuan-tuan, ya. Guru-guru. Kalau betul-betul semuanya guru-guru, dan saya rasa alhamdulillah guru-guru kita cemerlang, tuan-tuan dan puan, ya. Cemerlang guru-guru kita. Saya ingat masa saya belajar di sekolah rendah, masa belajar sekolah menengah dulu, ada guru berkorban, tuan-tuan dan puan. Masa saya belajar di sekolah menengah, saya ingat ada seorang guru, tak maulah saya sebutkan namanya. Habis saja, tuan-tuan, 11 lepas Zuhur datang ke rumah dia. Bagi special tuition, tuan-tuan, special tuition. Dia nak menentukan semuanya dapat A. Semuanya dapat A. Hatinya, jiwanya nak tengok anak-anak dia. Bukan anak dia. Tak ada pertalian saudara dengan saya pun. Tak ada pertalian saudara dengan anak-anak yang dididiknya pun. Tak ada. Kita tak mau kenal dia pun. Tapi dia nak melihat kita berjaya. Dia nak melihat kita menjadi manusia. Dia nak melihat kita menjadi insan. Nah, itulah pengorbanan dia. Tetapi kalau dia berkorban begitu, tuan-tuan, sifatnya, begitu caranya, tapi nak minta supaya dia dihargai, dia, tuan-tuan, dikagumi, dia menjadi popular di kalangan guru-guru itu, di sekolah itu, tak adalah.
habislah amalan dia, habis amalan dia. Inilah tuan-tuan ya, subhanallah. So guru-guru, guru tadika, guru taska, guru tadika, guru sekolah rendah, guru sekolah menengah, guru college, guru university, profesor-profesor. Inilah kita kena awas sikit tuan-tuan. Saya banyak pengalaman dengan guru-guru di pusat pengajian tinggi. Macam mana guru-guru di Malaysia dibandingkan guru-guru di luar negara tempat saya belajar. Macam mana komitmen mereka. Komitmen mereka tuan-tuan, guru-guru. Saya belajar dekat 6 tahun setengah tu di Amerika Syarikat tuan-tuan. Tak ada yang lewat. Tak ada yang datang 5 minit lewat, 2 minit lewat. Hatta 1 minit lewat. Tak ada. Punya disiplinnya mereka. Tapi tuan-tuan, ibadat mereka diterima Allah ke tidak terima Allah? Pertama sekali mereka tidak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini boleh dibincangkan. Ulama telah bincangkan ini tuan-tuan. Mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam mana amalan-amalan baik yang mereka lakukan? Amalan-amalan baik inverted commas itu. Macam mana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ulama telah bincang. Itu bukan bab saya untuk bincang bab itu. Tuan dan puan kemudian teman-teman yang menjaga utilities TNB, bayang tuan-tuan, meletup malam-malam, meletup transmission, meletup. Pergi tuan-tuan. Ada yang mati tuan-tuan, meletup mati. Nak memberikan insya-Allah supaya ada api yang baca Quran, terus baca Quran, yang solat di masjid, solat di masjid, aircon di masjid terpasang. Dia pun bila mati aja lampu, semua orang telefon. Nak cepat. Datanglah orang ni, tengah makan pun berhenti makan. Kerana nak menyelamatkan orang ramai tuan-tuan dan puan ni. Bayangkan pasukan bomba penyelamat. Bayangkan tuan-tuan. Bayangkan pasukan bomba penyelamat. Bayangkan yang telah pergi. Bayangkan yang telah pergi tuan-tuan. Dalam bertugas, mereka menyerahkan nyawa mereka atas nama tugas. Saudara-saudara, inilah yang kita kena fikirkan. Dan yang telekomnya, yang airnya, yang jaga airnya, semuanya tuan-tuan dan puan. Seluruhnya. Inilah dia tuan-tuan. Tetapi yang penting daripada itu, yang sangat-sangat penting, ialah niat kita tuan-tuan dan puan. Jadikanlah niat itu niat yang segar, niat yang murni, niat yang tulus, niat yang ikhlas. Dan kita kena belajar tuan-tuan, belajar macam mana nak mengikhlaskan. Di mana kita nak belajar tempatnya tuan-tuan? Pertama, tempatnya insya-Allah nanti tempatnya di Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah didirikan untuk membimbing insan-insan di permukaan bumi ini untuk mati dalam husnul khatimah. Namanya pendidikan hujung usia, yang satu-satunya dalam dunia ini tidak pernah diadakan pendidikan yang sedemikian. Pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Di mana tempatnya nanti? Bila siap nanti, dalam 2 tahun setengah daripada sekarang akan siap. Tempatnya ialah Kompleks Anjung Husnul Khatimah di Batu 15, Sungai Semungkis, Ulu Langat, 20 minit daripada Pegan Kajang. Itu kita tanya. Itu nak dibina di situ. Kita nak bina di situ. Mati dalam husnul khatimah, mati yang baik. Dan mati yang baik sudah tentulah niat yang baik. Niat yang baik perlu diasuh, perlu dididik. Macam mana nak didik hati? Kita ada tuan-tuan seketul daging dalam tubuh kita ini. Baik daging itu, baiklah seluruhnya. Tuan-tuan, rosak daging itu, rosaklah seluruhnya. Bila daging itu rosak, amalan apa pun menjadi rosak. Macam mana daging itu rosak? Minum-minum itu, daging itu menjadi rosak. Menipu orang, daging itu menjadi rosak. Riak menjalankan kerja, daging itu menjadi rosak. Tidak menghormati ayah, tidak menyayangi ayah, ibu dan ayah, amalan kita menjadi rosak. Hati menjadi rosak. Ya? Mencari kesalahan isteri, menengking isteri, tidak menghormati isteri, tuan-tuan. Tak pernah berterima kasih kepada isteri, amalan pun menjadi rosak. Tuan-tuan, membelakangkan suami, amalan menjadi rosak. Tak menghormati mak bapak, tak terfikir untuk menghormati mak bapak, amalan menjadi rosak. Tuan-tuan ya, tak bantu mak bapak untuk menyelesaikan hidup mereka di peringkat akhir dalam hidup. Anak senang, menantu senang, rumah besar. Tapi ayah di ceruk kampung entah di mana tuan-tuan. Hidup merana, menderita tuan-tuan. Mengakhirkan usia bersama suami isteri yang tua, 80 tahun dah umur. Tak ada anak-anak di Kuala Lumpur, anak-anak di bandar besar.
Banyak cerita ni tuan-tuan. Saya yang merayap dalam masyarakat ni tuan-tuan, banyak dengar cerita dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri orang-orang yang terlibat seperti yang ini. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan ya? Sebab itu insya-Allah anjung husnul khatimah. Dermalah tuan-tuan. Macam mana 12 juta, harganya 12 juta. Nak bangunkan komplek anjung husnul khatimah 12 juta ringgit. Bukan kecil. Alhamdulillah. Kita dah ada sponsor penaja-penaja. Alhamdulillah tuan-tuan. Tapi tak cukup lagi. Sekat yang ditaja sekarang tuan-tuan, barulah 1/4. 1/4 daripada keseluruhan 12 juta ringgit. Baru ada penajaan, baru ada derma dan sebagainya. Tuan-tuan ya. Macam mana kita nak dapat? Kita dapat derma. Dalam bentuk apa tuan-tuan? Wakaf, zakat. Kita bukan pemungut zakat, tapi kita penerima zakat. Infak, sedekah, fidyah, amal jariah, fisabilillah. Program ini sikit pun tidak ada keuntungan. Bukan tujuan keuntungan. Non-profit making. Strictly non-profit making. Saya buat, saya datang, saya berikan, saya rancangkan bersama dengan teman-teman, bersama dengan profesional dan orang-orang teknikal untuk merancangkan, untuk membangunkannya. Pun mereka lakukan atas nama non-profit making. Tuan-tuan nampak insyaAllah. Nombor 2, buku-buku. Ada 3 buku ni tuan-tuan dan tuan. Tuan-tuan dah tengok buku ni, saya nak bagi tahu buku ni tuan-tuan. Ni. Ni. Khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Dapatkan buku ni tuan-tuan. Ni hari Jumaat saya angkat buku ni pada hari Jumaat yang mulia ni. Nak minta tuan-tuan dan puan dapatkan buku ni, dapatkan buku. Pustakawan-pustakawan, tuan-tuan yang jaga pustakawan, tuan-tuan, perpustakaan di sekolah, perpustakaan di universiti, di college, perpustakaan di gedung-gedung perniagaan, perpustakaan di jabatan kerajaan, perpustakaan di syarikat-syarikat swasta, di kilang-kilang dan di mana-mana juga. Perpustakaan awam, tuan-tuan, di kampung-kampung, di daerah-daerah, di taman-taman dan sebagainya tuan-tuan. Masjid-masjid, surau-surau, dapatkan buku ni tuan-tuan, dapatkan buku ni. Masjid dan surau tuan-tuan. Apa bukunya? Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Kita hendak kita punya jamaah. Kita hendak yang tua, yang muda. Kita hendak anak-anak kita seluruhnya mengkhidmati ayah bonda hingga akhir hayat dengan khidmat anak-anak yang salih, anak yang salihah. Buku ni tuan-tuan nampak insya-Allah menerangkan tuan-tuan. Ada 9 bab. Buku ni menerangkan tuan-tuan insya-Allah apa saja berkaitan dengan perkhidmatan ayah bonda. Waktu mereka sihat, waktu mereka sakit, waktu mereka nazak, waktu mereka mati, macam mana kita punya khidmat. Menguruskan jenazah, macam mana kita menguruskan jenazah. Menguruskan hartanya, macam mana kita menguruskan hartanya. Menguruskan hutang-hutangnya, macam mana kita menguruskan hutang-hutangnya. Menguruskan segala impiannya, macam mana kita uruskan impiannya. Menguruskan sahabat-sahabat yang ditinggalkannya, macam mana kita menguruskan sahabatnya. Semuanya terkandung dalam buku ini. Kalau ada kematian tuan-tuan dan puan, kita gariskan 19 langkah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, sampai langkah ke-19 digariskan dalam buku ini untuk jadi panduan macam mana kita mengurus nanti jenazah ibu dan ayah dan orang tersayang, tuan-tuan. Inilah buku dia. Yang kedua, tuan-tuan, bukunya ialah ni. Tuan-tuan, ni. Apa buku ni? Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Saya nak merayu kepada diri saya, merayu kepada kaum keluarga saya dan teman-teman saya dan sahabat, kepada para penonton yang saya muliakan sekalian. Dapatkan buku ni tuan-tuan. Juga di library, juga di universiti, juga di sekolah, juga di masjid-masjid, juga di surau-surau, di mana pun dalam negara ini. Jadikan ini sebagai satu collection. Tuan-tuan dan puan, apa dia? Ni, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Buku ini menceritakan apa nak dibuat. Daripada A sampai Z, apa yang nak dibuat sebelum malakal maut datang bertemu dengan kita. Jangan terlewat tuan-tuan. Semuanya boleh dilakukan sehingga nyawa sampai garah-garah di sini. Lakukanlah tuan-tuan. Ilmu, amal, iman, ihsan, lakukanlah. Inilah buku tuan-tuan. Dan dalam buku ini, dalam salah satu bab, 9 bab, menceritakan tuan-tuan nanti kita ceritakan apa yang perlu dilakukan daripada bangun tidur. Sekitar pukul 5 lah bangun tidur. Pukul 4.30 bangun tidur. Kita nak bertahajud sebentar. Sampai kita tidur semula pukul 10.30 malam. Saya berikan tetap satu tuan-tuan pergerakan kita ni. Apa amalannya, apa zikirnya, apa salatnya. Macam mana zikirnya, macam mana salatnya, macam amalannya. Ayat Quran yang mana nak dibaca. Tuan-tuan, bila masanya nak dibaca. Waktu mana nak dibaca. Salat-salat sunatnya apa. Semayang isyraqnya apa. Semayang duhanya apa. Semayang qabliyah dan ba'diyahnya apa. Allah tuan-tuan. Inilah bukunya. Dan kita tak boleh mati. Tuan-tuan, jangan mati
Kalau kita tidak menguasai, tuan-tuan, fardu ain, fardu kifayah. Jangan kita mati kalau tak boleh sembahyang. Jangan mati kalau tak boleh baca Quran. Jangan, tuan-tuan. Jangan kita mati terlebih dahulu dengan izin Allah. Jangan mati kalau tak boleh baca Quran. Jangan mati kalau kita tidak mampu beribadah dengan betul. Jangan. Kita minta kepada Allah panjangkan usia kita. Panjangkan usia itu. Allah. Ya Allah. Kemudian, yang ini, tuan-tuan. Ini yang popular ni. Buku yang terbaru, tuan-tuan. Baru 2 bulan buku ni. Buku ni baru 2 bulan. Apa nama buku ni, tuan-tuan? Tuan-tuan tengok ni. Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Masya Allah, tuan-tuan. Dalam buku ini, disenaraikan apa yang perlu dilakukan. Mengapa perkara itu perlu dilakukan. Satu persatu. Untuk isteri-isteri kita menjadi ahli syurga. Bukan ahli syurga. Ahli syurga itu bawah lagi. Bukan bidadari syurga. Bidadari syurga bawah lagi. Dia apa? Isteri, tuan-tuan, isteri saya, seluruh isteri-isteri boleh menjadi ketua bidadari syurga. You are the leader among the bidadari. You are leaders among bidadaris. Tuan-tuan, inilah dia. Jadi saya minta kalau dapat diseminarkan. Saya dah banyak terima panggilan untuk buat seminar setengah hari. Buku-buku ni setiap satunya. Ini boleh diseminarkan, tuan-tuan. Ini boleh diseminarkan. Buku ini boleh diseminarkan, tuan-tuan. Ni, buku ni. Ni. Buku ni boleh diseminarkan. Setiap satu buku ni boleh diseminarkan. Kita seminarkan setengah hari, tuan-tuan dan puan. Mulai pukul 9 sampai pukul 1. Setiap satu buku tu, kita hari yang berlainan. Satu buku, satu setengah hari. Satu buku, setengah hari. Daripada pukul 9 pagi sampai pukul 1, dimulakan dengan berjemaah sembahyang duha dan sembahyang hajat. Sembahyang duha kita mulakan dengan sembahyang hajat. Lepas tu kita bermunajat, kita berdoa. Zikir munajat namanya. Kita menangis, menitiskan air mata. Tuan-tuan rasa seronok dah, tuan-tuan. Jiwa kita sudah terubat. Hati kita sudah terubat. Sudah lembut ketika itu. Baru kita memulakan seminar setengah hari, tuan-tuan. Daripada pukul 9 sampailah pukul 1 tengah hari. InsyaAllah. Hubungi kami, tuan-tuan. Tu. Dalam telefon, tuan-tuan, di sebelah kanan tu ada nombor, hubungi nombor itu. Telefon sebelah kanan ada nombor, hubungi ini. Atas tu Puan Soraya 0136283985. 0136283985 Puan Soraya. Bawah tu saya 0192130147 saya. 0192130147 saya. Boleh hubungi terus kita. Boleh hubungi, tak ada masalah, tuan-tuan. Untuk seminar setengah hari bagi tiap-tiap satu buku tu, satu buku. Boleh buat di Bandar Seri Begawan di Brunei, boleh buat di Singapura, di mana-mana pun, tuan-tuan. Di Woodlands boleh buat, di Tampines boleh buat, di Gelang boleh buat, di Bedok boleh buat, tuan-tuan. Di Tanjung Katong boleh buat, di mana-mana pun kita boleh buat, tuan-tuan. Jadi insya-Allah, apalagi di Malaysia, di selatan Thailand, di Indonesia, di Batam, di Medan, kita boleh pergi. Kita ada tuan-tuan, tim kita untuk menjalankan program seminar setengah hari mengenai buku-buku yang saya tulis ini, tuan-tuan dan puan. Satu lagi, tuan-tuan dan puan, ya. Ini buku yang ke-41, 42, 43. Saya nak minta tuan-tuan dan puan, siapa-siapa yang memiliki, yang pernah membaca buku-buku saya dan menyimpannya. Saya dah tak ada kopi, tuan-tuan. Ada satu buku namanya 40 Kesilapan Mendidik Anak. 40 Kesilapan Mendidik Anak. Masya Allah, tuan-tuan, buku ni sangat laris, tuan-tuan dan puan. Sekarang ni ada teman daripada Singapura, saya dah beritahu, menggunakan buku tu dalam usrah mereka. Sejak bertahun-tahun dah. Mereka nak terbitkan kembali, nak tambah lagi, nak edit lagi, nak baiki lagi, tambah hadis, tambah ayat Quran. Saya kata silakan. Saya hanya memerlukan satu kopi saja untuk saya print balik. Saya nak print balik. Permintaannya ribuan meminta supaya buku 40 Kesilapan Mendidik Anak karangan saya sejak dekat-dekat hampir 20 tahun yang lalu, tuan-tuan. Masih evergreen lagi buku ni. Maka kita akan cetak buku itu. Dari teman daripada Singapura, insya-Allah akan membantu dan sedang menaip semula, memasukkan, tuan-tuan, fakta-fakta baru dan sebagainya supaya nampak buku itu current, tuan-tuan, up to date, insya-Allah. Jadi, tuan-tuan, saya nak menyerukan siapa yang memiliki buku-buku tulisan saya,
Ini 43 buku. Maknanya 40 buku lagi tuan-tuan. 40 buku entah di mana tuan-tuan. Adalah buku yang beberapa tajuk yang saya simpan. Tapi kalau tuan ada, tuan-tuan bagi tahu saya. Saya beli pun tak apa buku tu. Ataupun tuan-tuan, saya minta nanti supaya dia ambil. Ada caranya. Kita buat fotokopi buku itu insya-Allah. Untuk saya tengok balik, untuk saya semak balik. Saya nak hidangkan kepada generasi yang ada sekarang ini tuan. Itu generasi 30 tahun dulu, generasi 20 tahun dulu, generasi 10 tahun dulu. Sekarang ni the current generation ni. Ini yang perlu dipersembahkan yang baru. Jadi siapa-siapa, saya ulang, siapa yang ada buku-buku saya, tulisan Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, tuan-tuan tolong bagi tahu saya. Ambilkan gambar buku tu tuan-tuan, tuan-tuan postkan kepada saya. Gunakan 0192130147. Yang berikutnya tuan-tuan dan puan ialah tentang kita punya taska. Taska ni nursery, taska nursery. Kita ambil daripada 2 bulan sampai 4 tahun. 2 bulan sampai 4 tahun. Sekarang ada 8 cawangan, 2 di Bangi, 1 di Kajang, 5 di Kuala Lumpur. Di Lembah Kelang ni tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita baru beroperasi 1 tahun 3 bulan. Tak ada untung lagi. Apalagi COVID ni tuan-tuan dan puan ada masalah kita sebenarnya. Alhamdulillah masalah COVID lah. Masalah semua orang lah. Tapi kita dari segi organisasi tak ada masalah. Dari segi pengendalian tak ada masalah. Dari segi pengurusan tak ada masalah. Dan kita terus beroperasi. Sudah pun beroperasi semula. Kita punya namanya First Move Childcare Center. First Move Childcare Center. Prinsipnya tuan-tuan, kita jalankan mengikut prinsip ini. Yang pertama modern, yang kedua profesional, yang ketiga holistik, yang keempat global, yang kelima Islamik. Saya ulang balik. Pertama modern, kedua profesional, ketiga holistik, keempat global, kelima tuan-tuan Islamik. Jadi insya-Allah mari kita didik anak tuan-tuan daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun di First Move Childcare Center. First Move Childcare Center. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan seluruhnya tuan-tuan, kalau ada keuntungan nanti, apa yang saya buat sekarang ni, apa saja yang saya buat, saya salurkan kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dermalah tuan-tuan, wakafkan, zakatkan, sedekahkan, infakkan, fidyahkan, amal jariah dan fisabilillahkan tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Dan tuan-tuan saya ingatkan ya, tengah hari ni pukul 11 tuan-tuan, pukul 11 kita ada program. Pukul 11 tuan-tuan, pukul 11 setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat pukul 11. Namanya Minda DDHA. Minda DDHA. Minda Datuk Dr. Hassan Ali. Saya akan menjawab soalan-soalan tuan-tuan insya-Allah daripada semua tuan-tuan, daripada program-program yang telah berjalan ni, ada nama dia, soalan-soalan yang dalam komen tu, saya akan ambil soalan-soalan itu dan saya akan jawab. Kalau boleh jawab saya jawab, kalau boleh share saya share, kalau boleh saya tangguh jawapan itu, kalau saya tak tahu jawapan itu insya-Allah. Jadi tuan-tuan itu pukul 11. Apa namanya? Minda DDHA. Minda DDHA. Jadi insyaAllah di situ persoalan tentang anak-anak, persoalan tentang remaja, persoalan tentang rumah tangga, persoalan tentang suami isteri, persoalan tentang pekerjaan, persoalan tentang bisnes, persoalan tentang kehidupan kita, persoalan tentang masjid, persoalan tentang surau, persoalan tentang ilmu. Apa sajalah tuan-tuan insyaAllah. Saya tak mengatakan saya tahu semua, tapi dasarkan sedikit pengalaman dan ada ilmu sikit, saya nak share. Balighu anni walau ayah. Sebarkan walaupun satu ayat tuan-tuan dan puan insya-Allah pukul 11. Dan malam ni pukul 9 suku. 9 suku kita berjumpa lagi dengan yang berbahagia Ustazah Yohanis Mak Yusof daripada JAKIM, orang yang bertanggungjawab di bahagian keluarga, di bahagian masyarakat, di bahagian komuniti di JAKIM. Ustazah Yohanis akan bersama dengan kita. Tajuk malam ini suramnya rumah tangga. Suramnya rumah tangga. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan ya. Cukup setakat itu. Terima kasih. Hari ini hari Jumaat, pagi ini pagi Jumaat, pagi ini pagi hidayah. Mari kita panggil hidayah. Mari kita nikmati suasana hidayah. Mari kita nikmati cahaya hidayah. Mari kita nikmati tuan-tuan selitan-selitan cahaya hidayah pagi ini untuk menembusi jiwa hati dan jiwa kita supaya kita beribadah, berniat beribadah, menjadikan seluruh ibadah itu menjadikan amalan-amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besok hari yang kedua, siri yang kedua, kita membincangkan amalan-amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.
wabarakatuh.